Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Sesi hari ini kita akan mengupaskan hadis ke-114 dan hadis ke-115 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-114 daripada kitab Umdatul Ahkam berbunyi, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitih wa utiya bikidrin fihi hadiratun min buqulin fawajada laha rihan fasa'ala faukhbira bima fiha min al-buqul faqala qarribuha ila ba'di ashabi falamma ra'ahu kariha aklaha qala qul fa inni unaji man la tunaji. Yang artinya, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, daripada Nabi SAW bahawa baginda SAW bersabda, siapa yang memakan bawang putih ataupun merah, hendaklah menjauhkan diri daripada kami atau menjauhkan diri daripada masjid kami ini, dan hendaklah dia berdiam diri di rumahnya. Kemudian dibawakan untuk baginda SAW sebuah bekas berisi sayuran. Baginda menghidu aroma yang tidak sedap sehingga bertanya. Maka diceritakan kepada baginda SAW perihal sayuran itu tersebut. Nabi SAW terus mengucapkan, dekatkanlah sayuran itu kepada para sahabat yang ada di sisi Rasulullah SAW ketika itu. Setelah Rasulullah SAW sedar bahawa dirinya tidak suka memakannya, baginda SAW mengucapkan, kamu saja yang makan kerana saya sedang bermunajat dan kamu tidak melakukannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Jadi hadis 114 ni adalah berkaitan dengan larangan daripada Nabi SAW bagi para sahabat yang makan bawang merah ataupun putih daripada menghadirkan diri ke masjid. Sebelum kita nak lihat kepada apakah pengajaran yang boleh dikeluarkan daripada hadis ke-114, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan hadis yang berikutnya yang mempunyai kaitan dengan hadis 114 ni. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-115, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akala athum wal basal wal quratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu al-insan wa fi riwayatin bani Adam. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memakan bawang putih ataupun bawang merah atau daun bawang, jangan mendekati masjid kami ini, sebab malaikat merasa terganggu oleh segala hal yang menjadikan manusia terganggu. Dalam suatu riwayat yang menjadikan anak Adam terganggu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi kita lihat yang hadis ke-114 dan hadis ke-115 ada poin yang sama, iaitu kedua hadis ini
mengandungi larangan Nabi SAW bagi orang-orang Islam yang ingin menghadirkan diri ke masjid, mendirikan solat berjemaah bersama dengan makmum yang lain. Nabi SAW larang para sahabat daripada memakan bawang putih ataupun merah bagi mereka-mereka yang ingin mendirikan solat berjemaah di masjid. Apakah pengajaran penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini? Ada lebih kurang 6 pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada 2 hadis ini. Pertama sekali, hadis ini menunjukkan tentang larangan memasuki masjid bagi individu yang makan bawang putih ataupun merah. Suka kita tekankan kat sini, larangan makan bawang putih ataupun merah adalah bawang putih ataupun merah yang tidak dimasak dan yang mempunyai bau yang kuat. Larangan memakan bawang putih ataupun merah yang disebutkan dalam hadis ini, kata sebagian ulama, adalah bawang putih ataupun merah yang belum dimasak. Dan kalau kita makan, dia mempunyai bau yang kuat. Itulah yang dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW larang adalah kerana di antara adab-adab seorang Muslim bila menghadirkan diri ke masjid, tak kisahlah untuk solat jemaah ataupun untuk majlis-majlis yang lain yang ada diadakan kat masjid, adab kita pergi ke masjid, khususnya terutama sekali ketika mana menghadirkan diri untuk solat jemaah, hendaklah kita dalam keadaan yang terbaik, pakaian yang elok dan juga bau yang elok, bau yang harum, bau yang wangi. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adab kita pergi masjid, mendirikan solat berjemaah, kita ni dalam keadaan harum, dalam keadaan wangi. Adapun kalau seseorang itu dia makan sesuatu makanan yang mana mempunyai bau yang kurang elok, dan bau yang kurang elok tu pula adalah bau yang kuat. Dalam hadis ni Nabi berikan contoh bawang putih ataupun merah yang tidak dimasak, yang mempunyai bau yang kuat ketika dimakan, itu dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, kata para ulama kita, perkara-perkara lain yang memiliki bau yang kurang elok apabila dimakan juga disamakan dengan bawang. Jadi hadis ni dia bukan, walaupun disebutkan secara khusus, secara spesifik, bawang merah ataupun bawang putih yang tidak dimasak, tetapi kata para ulama, benda-benda lain kalau kita makan yang juga mempunyai bau yang kurang elok, mempunyai bau yang kurang elok yang kuat, maka itu juga dilarang oleh Nabi SAW walaupun tak disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW. Apa sahajalah perkara yang mana kalau kita rasakan macam kita ni ada bau sikit yang kurang elok, kan? Sama ada orang tu merokok, kan? Dia merokok sebelum dia solat jemaah, dia merokok dulu sampai bau rokok tersebut daripada dirinya ketika mana solat berjemaah dengan orang lain. Maka sebaiknya adalah dia mengelakkan daripada merokok, kan, sebelum mendirikan solat berjemaah di masjid, kerana mempunyai sebab yang sama. Larangan Nabi SAW kepada para sahabat daripada makan bawang merah ataupun putih yang belum dimasak, yang ada bau yang kuat, adalah disebabkan bau yang kurang elok tu. Jadi apa saja perkara yang kita makan ataupun yang kita lakukan yang mana akan terbit bau yang kurang elok daripada diri kita, maka hendaklah kita elakkan, khususnya kalau sekiranya kita ingin mendirikan solat berjemaah bersama-sama dengan para makmum yang lain di masjid. Ketiga, kata ulama, bagi yang ingin ke masjid makruh memakan sayur-sayuran seperti ini agar tidak ketinggalan solat berjemaah di masjid. Jadi saya harap kita tak salah faham. Bukan maksud hadis ni menunjukkan yang haram makan bawang merah ataupun bawang putih. Bukan itu maksud hadis ni. Nak makan silakan. Cuma bagi mereka yang nak pergi masjid,
bagi mereka yang nak menghadirkan diri untuk solat berjemaah, elakkanlah makan daripada makanan-makanan yang ada bau yang kurang elok dan bau itu pula adalah bau yang kuat. Itu maksud hadis ni. Hadis ni bukan melarang orang Islam daripada makan makanan yang memang ada bau kuat. Asalkan makanan itulah makanan yang halal, dibenarkan bagi kita untuk makan. Tapi mereka-mereka yang nak menghadirkan diri ke masjid, nak mendirikan solat berjemaah di masjid, kalau boleh elakkanlah daripada memakan makanan-makanan yang mempunyai bau yang kuat yang kurang elok. Yang keempat, apakah hikmah di sebalik larangan Nabi SAW daripada memakan makanan sedemikian rupa? Hikmah larangan masuk masjid dengan bau-bauan seperti ini adalah agar tidak mengganggu para malaikat dan orang lain yang sedang solat. Itu hikmahnya. Tujuan utama, sebab utama kenapa Nabi SAW larang para sahabat daripada memakan sebahagian makanan yang mempunyai bau yang kuat, yang kurang elok, adalah agar kita tidak mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lain yang berada di masjid, yang solat bersama-sama dengan kita, solat berjemaah. Tak kisahlah itu solat Jumaat ke, atau solat fardu zuhur berjemaah, ataupun solat-solat yang lain. Itu hikmahnya. Kerana dia boleh mengganggu hamba-hamba Allah yang lain. Hamba-hamba Allah ni termasuklah golongan manusia yang lain, ataupun golongan para malaikat. Itu merupakan di antara hikmah larangan masuk masjid dengan bau-bauan seperti itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Yang kelima, keengganan Nabi SAW memakan bawang putih dan semacamnya bukan kerana haram. Buktinya Nabi SAW memerintahkan sahabat memakannya. Kan tadi disebutkan dalam hadis ada sebahagian sayur-sayuran yang dibawa dekat depan Nabi SAW. Kemudian Nabi bau yang ada bau yang kurang elok. Nabi tak memakannya. Bila Nabi tak memakannya bukan menunjukkan yang sayur-sayuran itu adalah haram. Apa bukti yang dia bukan haram? Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk memakannya. Itu menunjukkan yang perkara itu adalah dibenarkan. Yang keenam, hadis ini menunjukkan tentang indahnya cara didikan Nabi SAW, iaitu hukum dikaitkan dengan hikmahnya. Nabi SAW dalam hadis ini bila melarang para sahabat daripada memakan bawang merah ataupun putih bagi mereka yang nak pergi ke masjid, Nabi sebutkan hikmahnya. Nabi jelaskan kenapa tak boleh. Adalah kerana ia akan mengganggu para makmum yang lain. Dia akan mengganggu hamba-hamba Allah yang lain. Bau yang kurang elok. Kita datang ke masjid dengan bau yang kurang elok. Kita solat berjemaah. Bila kita datang masjid, oleh kerana ada bau yang kurang elok, dia menjejas kekhusyukan solat orang-orang di sekeliling kita. Sedangkan dalam ibadah solat ni, antara perkara yang paling penting dalam solat adalah kekhusyukan solat. Tapi oleh kerana kewujudan kita yang memakan sebahagian makanan yang ada bau yang kuat, bau yang kurang elok, dia menjejas kekhusyukan solat saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang bersebelahan dengan kita. Itu merupakan hikmahnya. Nabi SAW bila menjelaskan hukum, Nabi menjelaskan hikmahnya. Nabi kaitkan antara sebuah hukum dan hikmahnya. Begitulah cara didikan Nabi SAW. Dan begitulah hendaknya golongan para muallim, golongan para pendidik, bila kita mengajarkan agama, kalau dikatakan sesuatu itu dibenarkan,
Kalau kita mengajar sesuatu itu adalah diharamkan sebagai contoh, adalah baik. Kalau boleh dijelaskan juga apakah hikmah di sebalik larangan perkara tadi. Jadi itu merupakan cara didikan Nabi SAW. Itulah di antara perkara-perkara penting yang ingin dikongsikan dalam sesi pertemuan kita pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.